Assalamualaikum. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Semua ceria? Semasa saya membesar di tahun 70-an, kebanyakan orang yang saya kenali di kawasan saya adalah miskin. Kami mempunyai makanan yang cukup, tetapi makanan tidak begitu enak. Biasanya kami makan nasi dan kerap juga makan ubi kayu. Pada masa itu, keperluan kami sangat mudah, hanya makanan dan pakaian. Kami hanya mendapat pakaian sekolah baru sekali setahun dan kami memakai kasut kami sehingga ianya berlubang. Kami banyak berjalan kaki ke mana-mana saja selalunya. Pernah juga saya berjalan ke sekolah untuk menjimatkan wang tiket bas. Kebanyakan remaja menunggang basikal dan hanya sedikit anak-anak orang kaya yang mempunyai motosikal. Bukannya nak kata tidak ada kereta. Ramai keluarga mempunyai kereta, tapi hanya kereta biasa yang murah. Pada masa itu, di tempat saya tidak ramai orang kaya dan mereka yang kaya bukanlah jutawan. Kemiskinan agak teruk bagi ibu bapa dan datuk nenek kami dan rakan-rakan kami. Mereka terpaksa bekerja keras selama berjam-jam seharian. Rumah mereka sangat sederhana dan mereka menderita menghadapi pelbagai cabaran di samping keadaan cuaca yang panas, nyamuk yang banyak, kebocoran dan lain-lain. Satu-satunya harapan mereka adalah untuk membina masa depan yang lebih baik untuk anak-anak mereka dengan mendidik anak-anak supaya mereka mendapat pekerjaan yang bergaji tinggi. Alhamdulillah, hari-hari tersebut telah pun berlalu. Sekarang, dalam tahun 2021, anak-anak tersebut telah mendapat gaji yang besar, rumah yang besar, kereta yang besar dan dapat membesarkan anak-anak mereka dengan selesa dan besar. Bilangan orang yang menyertai kelas pertengahan, yakni M40, telah meningkat selama beberapa dekad. Namun, realitinya masih ramai golongan miskin di Malaysia hari ini. Walaupun pendapatan kebanyakan rakyat meningkat, kos sara hidup juga meningkat secara mendadak. Tetapi, gaji tidak naik sama paras dengan inflasi. Ini bermakna purata kuasa membeli pekerja semakin kurang setiap tahun. Harga barangan asas seperti makanan dan petrol terus meningkat dan kebanyakan kita tidak dapat menanggung kenaikan harga ini. Ini telah membawa kepada masalah miskin bandar. Ramai yang datang ke bandar untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik, tetapi terperangkap dengan kos sara hidup yang tinggi. Sewa sangat tinggi di bandar dan harga kereta pula begitu mahal di Malaysia berbanding negara lain. Kedua-dua perkara ini memakan hampir semua pendapatan kita dan kita hampir tidak mempunyai wang yang cukup untuk menampung dan berbelanja untuk anak-anak kita. Jika berlaku sebarang kecemasan seperti kereta rosak ataupun membayar perbelanjaan hospital atau klinik, kita tidak mampu untuk membuat simpanan. Disebabkan oleh inilah ramai orang terpaksa membuat pinjaman peribadi dan akhirnya menggunakan kad kredit untuk membayar makanan dan pakaian di pasaraya. COVID-19 telah memburukkan lagi kemiskinan kepada rakyat termiskin. Pada tahun 2020, purata pendapatan menurun sebanyak 16% disebabkan oleh COVID-19. Ramai orang kehilangan pekerjaan dan ramai lagi yang dikurangkan wang gaji akibat masa kerja yang berkurangan dan lain-lain sebab. Kita tidak dapat mengenal pasti berapa banyak keluarga yang terjejas disebabkan oleh situasi ini. Tetapi kita tahu bahawa ramai orang terdesak untuk mendapatkan bakul makanan apabila pendapatan mereka telah kekeringan. Secara keseluruhan, 20% daripada mereka yang pernah berada di dalam kumpulan M40 telah jatuh ke dalam kumpulan B40. Tidak dinafikan memang terdapat sebahagian daripada T20 yakni 12% telah jatuh kepada kumpulan M40. Kita harapkan mereka masih dalam keadaan baik oleh kerana moratorium bank yang memberikan mereka sedikit ruang untuk bernafas. Tapi cuba kita lihat betul-betul kepada golongan yang masih kekal dalam kumpulan T20. Walaupun jumlah mereka sangat sedikit, pendapatan mereka sebenarnya meningkat semasa COVID-19. Orang kaya ini meraih 47% daripada keseluruhan wang yang diperolehi oleh rakyat Malaysia dalam tahun 2020. Ini yang buat kita marah. Dan ia berlaku di seluruh dunia. Rakyat biasanya yang bekerja di hotel, di restoran dan pusat membeli belah menderita sangat teruk.
manakala yang kaya bertambah kaya. Anda mungkin pernah mendengar bagaimana Elon Musk, Jeff Bezos dan Bill Gates meningkatkan kekayaan mereka sebanyak trilion dollars semasa wabak itu. Apatah lagi syarikat farmasi ataupun ubat mengaut keuntungan yang besar daripada vaksin baru-baru ini. Apakah keadaan ini wujud di Malaysia? Sudah tentu ada. Ketidaksamaan ini semakin teruk sekarang. Orang kaya semakin kaya, tetapi yang miskin tidak boleh menjadi lebih kaya. Kita melihat banyak jurang antara kaya dan miskin ini. Jika anda masih ingat video terakhir saya tentang meritocracy, saya dedahkan bagaimana yang kaya bekerjasama antara ahli politik dan ahli perniagaan di Amerika. Tahukah anda di Amerika, CEO ataupun ketua pegawai eksekutif memperolehi 360 kali ganda dari gaji purata pekerja bawahan? Bagaimana mungkin seseorang individu itu 360 kali ganda lebih baik daripada individu yang lain? Syarikat membuat banyak wang, tetapi kaki tangan yang menjana keuntungan, iaitu kerani, pekerja kilang, jurujual, pelayan dan lain-lain tidak mendapat apa-apa bahagian pun daripada keuntungan syarikat. Bos-bos atau pemilik ingin memastikan gaji pekerja dikekalkan serendah mungkin untuk mencipta lebih banyak kekayaan untuk pemilik dan pemegang saham. Dan pihak-pihak akauntan juga bersekongkol agar pemilik-pemilik syarikat tidak membayar cukai yang banyak untuk digunakan buat membantu orang-orang yang di bawah. Inilah konspirasi kenapa ramai yang tiada kejujuran inginkan kuasa politik di Amerika, umpamanya Donald Trump. Banyak ahli-ahli Kongres di sana mempunyai tahap kebodohan yang tinggi, namun mereka inginkan kuasa sambil memperbodohkan rakyat mereka. Sampai bila kita akan lihat perkara seumpama ini berlaku? Rakyat di sana amat ramai sekali bergelandangan. Lihat saja kawasan seluas 2 padang bola sepak yang dinamakan Skid Row. Akibat ketamakan ahli politik yang berbicara dengan bodoh di dalam dewan mereka, menggunakan hujah-hujah yang tidak masuk akal dan berkelahi macam haiwan dan tak pedulikan rakyat, ramai rakyat Amerika merana akibat ditipu oleh pelbagai jenis ahli-ahli politik, baik pembangkang ataupun sebaliknya. Sangkaan rakyat bahawa mereka inilah pembela rakyat. Jelas ianya satu muslihat yang mereka gunakan untuk mengikis kekayaan di Amerika. How is that possible, Mr. Speaker? So where do I begin reading that? Okay. The gentleman has not stated a parliamentary inquiry. Mr. Speaker, let me raise another Is a separate parliamentary vote demanded inquiry. on any amendment Mr. Speaker, reported let me from the raise a committee of the parliamentary whole? inquiry. Mr. If not, Mr. Speaker, the chair will put them in Mr. gross. Speaker, The questions on I the ask adoption for a recorded amendments. vote on the committee Those in rising. favor say Mr. aye. Speaker, Those Mr. opposed say Speaker, no. The ayes have it. Adopted. Inilah misi Al-Falah Wealth dan DLM. Kami sedang bekerjasama untuk membawa makanan Muslim ke pasaran Malaysia dan kepada golongan yang memerlukan. Kami mahu membina ekonomi umat Islam yang kukuh di mana kami adalah pengeluar dan pengedar serta pengguna produk halal Muslim. Jom sertai kami dalam misi dakwah yang membantu asnaf secara telus. Kami telah memulakan sistem pemantauan ke mana wang kita pergi setelah kita menderma kepada golongan asnaf. Terima kasih kerana sudi mendengar. Assalamualaikum.